Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Falyadhaku qalila walyabku katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, "Falyadhaku qalila." Oleh itu hendaklah mereka tertawa sedikit. Allah Subhanahu wa taala menyebut, oleh kerana itu hendaklah mereka tertawa sedikit di dunia ini. Wal yabku katsira, dan hendaklah mereka banyaknya menangis. Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah. Sebelum kita meneruskan tazkirah kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Zamri mohon maaf kepada kita semua kerana tidak sempat sampai pada malam ini disebabkan kesesakan lalu lintas yang amat teruk. Jadi beliau mohon maaf walaupun beliau keluar awal tadi, tetapi masih lagi dalam kesesakan lalu lintas disebabkan hujan lebat. Jadi beliau mohon keuzuran pada malam ini. Jadi saya suka untuk berkongsi dengan tuan-tuan dirahmati Allah di kesempatan hanya beberapa minit sebelum kita menunaikan salat fardu Isya. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada malam ini akan memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Falyadhaku qalila walyabku katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, "Falyadhaku qalila." Oleh itu hendaklah mereka tertawa sedikit. Allah Subhanahu wa taala menyebut, oleh kerana itu hendaklah mereka tertawa sedikit di dunia ini. Walyabku katsira, dan hendaklah mereka banyaknya menangis. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, rintitan daripada ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita hidup kita di atas dunia ini hendaklah kita banyak menangis. Banyak menangis dan sedikitnya tertawa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan sedemikian? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, kalau kita baca di dalam sirah baginda, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis kerana umatnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis bimbang umatnya
akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Nabi adalah orang yang paling banyak menangis. Dan Nabi SAW sendiri juga adalah orang yang sedikit tertawa. Satu hadis daripada baginda Nabi SAW saat ketika mana duduknya bersama dengan para sahabat, Nabi SAW menyatakan, sekiranya kalau mereka mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi, maka pasti mereka akan sedikit tertawa dan pasti mereka akan banyak menangis. Kata Nabi kepada para sahabat, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, maksudnya tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi SAW diceritakan, dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan umatnya. Diceritakan, dikhabarkan bagaimana kehidupan dunia, bagaimana kehidupan akhirat. Semuanya dipamerkan, dikhabarkan kepada baginda Nabi SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Satu ketika tuan-tuan dirahmati Allah, ketika mana Nabi SAW sedang baring di atas pohon tamar, maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk membuat sedikit tempat yang lebih baik daripada apa yang sedang kamu baringkan ini. Maka Nabi SAW menyatakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana dunia ini ibarat seperti tempat untuk aku bersinggah. Dunia ini ibarat tempat untuk aku singgah sebentar, untuk aku berehat. Dan apabila telah hilang kepenatan, maka aku akan meninggalkan tempat ini. Nak cerita kepada kita, tuan-tuan dirahmati Allah, dunia adalah tempat sementara. Yang Nabi SAW sendiri, dia maha mengetahui, dia amat mengetahui akan kehidupan dunia, dan dia juga mengetahui akan bagaimana kehidupan akhirat yang bersifat kekal abadi. Maka sebab itu apabila ditawarkan oleh para sahabat kepada Nabi SAW untuk diperbuat satu tempat yang sangat baik daripada tempat yang sekarang, maka Nabi menolak, yang mana Nabi mengatakan dunia ini bagiku adalah tempat persinggahan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu baginda Nabi mengatakan, kalaulah mereka mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya mereka akan sedikit tertawa dan banyaknya mereka menangis. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dalam kehidupan dunia kita ni tuan-tuan, kita kena banyak menangis. Kita kena banyak menangis, mengingatkan kepada dosa-dosa yang kita lakukan, mengingatkan kepada maksiat yang kita lakukan, mengingatkan berapa banyak amalan yang telah kita persiapkan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurangkan ketawa yang boleh merosakkan hati kita, yang boleh menggelapkan hati kita. Sebab itu apabila Nabi SAW, ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat, yang mana duduknya para sahabat bersama dengan Nabi SAW, mereka banyak menangis apabila mendengar tentang wasiat daripada baginda. Dan dengan wasiat yang disampaikan oleh baginda itu, yang mana para sahabat apabila mereka berpisah daripada Nabi, mereka merasakan rindunya kepada Nabi SAW, walaupun dalam keadaan yang begitu singkat sahaja. Duduk dalam majlis Nabi, kemudian berpisah daripada Nabi, kemudian masing-masing balik ke rumah masing-masing. Dalam tempoh itu
mereka sudah cukup merasakan rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana apa yang disampaikan oleh baginda adalah berkaitan tentang akhirat. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa kata ulama, bagi mereka yang banyaknya menangis dalam hidup mereka, ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyaknya menangis mengingati akan keinsafan dosa-dosa yang dilakukan, menangis mengeluarkan air mata disebabkan insaf di atas maksiat yang dilakukan, mengeluarkan air mata kerana disebabkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kelebihan yang mereka akan perolehi, yang mana mereka ini akan diselamatkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya tuan-tuan dirahmati Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, mata yang mengeluarkan air mata, maka diharamkan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mata yang mengeluarkan air mata disebabkan bertaubat kepada Allah, disebabkan keinsafan di atas maksiat yang dilakukan, maka mata itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keistimewaan bagi orang yang banyaknya menangis. Sebab itu kalau kita bangun pada sepertiga malam tuan-tuan, bangun pada waktu malam, cuba kita mengalirkan air mata kita. Kalau tak boleh, buat menangis, ya. Dalam beribadah keseorangan, kita melakukan ibadah dalam keadaan kita bersendirian, maka dibolehkan untuk kita buat menangis. Kalau tak boleh menangis, buat menangis, ya. Apabila air mata itu keluar, maka mata kita tidak akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah. Dan begitu juga keistimewaan orang yang banyaknya menangis dalam hidupnya, yang mana dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya tadi, yang mana dia akan diselamatkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tuan-tuan dirahmati Allah, dia akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Orang yang banyaknya menangis di hari akhirat nanti dia akan mendapat perlindungan daripada Allah. Orang yang banyaknya menangis pasti Allah Subhanahu wa taala jamin ketika mana dia berada di hari akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan semula ketika mana dia hidup di atas dunia dahulu, banyaknya dia menangis disebabkan sama ada dosa yang dia lakukan, ataupun dia banyaknya menangis sehingga disebabkan dia memikirkan tentang kehidupan akhiratnya, ataupun dia menangis disebabkan dia memikirkan tentang ajalnya, kematiannya. Kan biasa kalau kita memikirkan tentang kematian, kadang-kadang kita boleh menitiskan air mata tuan-tuan. Kadang-kadang apabila kita memikirkan tentang amalan yang kita lakukan sudah cukup ataupun tidak, maka pada ketika itu juga kita akan menangis. Maka apa yang kita fikirkan itu adalah akhirat kita. Dan apabila kita memikirkan tentang pahala yang kita lakukan itu banyak ataupun sedikit, maka kita juga akan menangis. Semua yang kita fikirkan, semua yang kita renungkan itu ialah berkaitan tentang kehidupan akhirat kita. Maka di hari akhirat nanti
Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepada kita. Sebab itu kalau kita lihat kehidupan para sahabat, di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang paling rapat dengan baginda, yang mana diceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling kuat menangis. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang kuat menangis. Ya, dalam dia beribadah kepada Allah, dalam kesunyian dia bersendirian beribadah kepada Allah, dia menangis begitu banyak. Diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sakit yang begitu berat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, suruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang mudah menangis, yang mana aku bimbang dia tidak dapat meneruskan salatnya. Subhanallah, tuan-tuan. Sampai begitu sekali, kalau Abu Bakar As-Siddiq dia baca Al-Quran di dalam salat, dia akan menangis. Sebab itu kalau kita baca Al-Quran, tuan-tuan, biar Al-Quran yang kita baca itu sekurang-kurangnya kita lihat kepada tafsirannya, terjemahannya. Kenapa? Supaya apa yang kita baca maka kita faham, maka kita akan menangis. Apabila di dalam Al-Quran ayat yang dibacakan itu tentang azab, menangis kita. Apabila diceritakan tentang azab ke atas orang-orang yang melakukan kezaliman, azab kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menangis kita. Adakah kita termasuk di kalangan golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Ketika mana kita membaca ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melaknat ke atas orang-orang yang melakukan kezaliman. Bagaimana perasaan kita apabila kita membaca ayat tersebut? Adakah ayat itu terkena pada diri kita, yang kita banyak buat zalim kepada rakan-rakan kita, kepada orang lain? Allah Subhanahu wa taala menyebut ala la'natullahi 'alal zalimin, Allah laknat ke atas orang yang melakukan kezaliman. Sebab itu kalau Al-Quran yang kita baca kita faham, sudah pasti kita akan mengeluarkan air mata. Disebabkan di dalam Al-Quran itu begitu banyak menceritakan tentang azab dan menceritakan tentang kaum-kaum yang terdahulu yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat yang mana apabila baca Al-Quran dia akan menangis di dalam salatnya, tuan-tuan dirahmati Allah. Maka orang yang seperti ini dalam hidupnya banyak mengalirkan air mata disebabkan akhiratnya, kehidupan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan perlindungan kepadanya. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya juga, tuan-tuan, yang mana orang yang sentiasa banyak menangis dalam kehidupannya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang tenang kepada dirinya. Orang yang banyak menangis, tuan-tuan, dia akan tenang. Hidupnya akan merasai ketenangan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun adanya masalah-masalah dalam hidupnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan di dalam dirinya. Ya, dia boleh handle masalah-masalah yang ada pada dirinya. Ya, dia akan handle masalah itu dengan dalam keadaan yang tenang.
Tetapi orang yang sedikit menangis disebabkan kehidupan akhiratnya, disebabkan akhiratnya, maka orang yang seperti ini hatinya dibimbangi susah untuk menerima kebaikan, susah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang banyak menangis, dia mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan perkara yang seperti ini telah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan dalam hidupnya. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka daripada apa yang kita sebutkan tadi di dalam kuliah yang ringkas ini tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita memperbanyakkan dalam hidup kita ini mengalirkan air mata. Banyak menangis tuan-tuan dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan air mata yang kita keluarkan itu, ianya akan menyelamatkan kita daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, saya kira sekadar itu saja sebagai perkongsian, tidak juga dinamakan tazkirah kerana dalam keadaan yang tidak bersedia, hanya sekadar untuk memberikan peringatan kepada tuan-tuan, begitu juga diri saya, yang mana dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita kena banyak memperingatkan diri kita dengan perkara-perkara kebaikan. Dengan perkara kebaikan inilah yang akan membersihkan hati kita. Dengan peringatan-peringatan, mau'izah, nasihat yang seperti inilah yang akan mudah untuk menyentuh hati-hati kita. Kalau orang yang tidak dibiasakan dengan mendengar tazkirah ataupun mau'izah ataupun kata-kata nasihat, apatah lagi mau'izah itu panduannya daripada Al-Quran dan begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini sebab itu hatinya keras tuan-tuan. Apabila hati keras, dia susah untuk mengalirkan air mata. Tetapi kalau hatinya lembut, maka dia mudah untuk mengalirkan air mata. Jadi peringatan yang seperti ini, mau'izah yang disampaikan di dalam majlis ilmu ataupun di mana-mana di ceramah contohnya, maka ianya akan memberikan kesan yang amat mendalam dalam hati kecil kita tuan-tuan dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam mendengar majlis ilmu, kita sentiasa istiqamah dalam mendengarkan kata-kata nasihat daripada para ulama, dan begitu juga kita sentiasa membaca akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan Al-Quran yang sering kita baca. Semua ini adalah untuk membersihkan hati kita, untuk mendidik hati kita, untuk menyentuh hati kecil kita, supaya kita tidak banyak tertawa di atas dunia ini, tetapi sebaliknya adalah banyaknya kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyentuh bagaimana mereka yang sentiasa apabila melakukan ibadah dalam keadaan yang khusyuk, orang yang melakukan amalan saleh, yang mana amalan saleh yang dilakukan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang baik kepadanya. Semua itu adalah disebabkan dengan kita memikirkan akhirat kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, peringatan ini amat penting dalam hidup kita. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, saya kira sekadar itu sahaja dalam saya
memberikan kata-kata nasihat untuk diri saya dan begitu juga kepada tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekadar itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.